Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Right. Okey bang, hari ni gitar special bang, Gibson Les Paul Tobacco Burst ni, ala-ala Slash ni kan. Okey, tapi yang ini dia adalah versi edisi replika ataupun dalam kebiasaannya kita panggil gitar tiruan ataupun gitar fake. Jadi ini bukan gitar yang original lah maksudnya. Maknanya gitar yang dibuat tanpa authorized daripada Gibson. Okey, kita tolak tepi benda tu. Sebab ini kita bukan nak cerita pasal fake ke, pasal ori ke. Ini kita nak cerita pasal gitar ni kan. Apa istimewa dia, apa kekurangan dia kan. Okey, so gitar ni banyak lah dah buat kat gitar ni. Masa baru sampai gitar ni dia punya fret dia dah perui habis lah kan. Dah lunyai habis dah. So gitar ni dah refret balik dengan fret stainless steel Jumbo 2.8 mm. Jadi tali dah masuk tali Eliza Nano White 942. Bonat, okay, ini saya dah tukar kepada bonat. Yang lain tu saya dah buat fret leveling, saya dah buat fret crowning dan sebagainya lah. Jadi masa baru sampai gitar ni dia punya string action dia tinggi bang. Tinggi. Memang kalau dalam kebiasaan kita set up gitar Les Paul, memang untuk gitar ni dia tinggi, dia overhead. Saya tak ingat berapa mm tapi dia memang menghampiri kepada 2 mm macam tu. Jadi sebelum saya nak install fret tu kan, sebelum saya nak install fret stainless steel ni, saya ada check lah dia punya radius, dia punya fretboard radius dia. Sebab masalah lazim untuk gitar-gitar fake ni adalah dia punya neck dia twist. Neck dia twist ataupun ada kayu yang dia potong sengit. Jadi bila dia potong sengit tu, dia menyebabkan biasanya treble side ataupun bass side dia tinggi. Bila salah satu dia tinggi, dia tak rata macam tu, dia tak sama dia punya potongan dia menyebabkan tadi tu gitar tu susah nak set up kan. Ada yang kita kena tinggikan tali baru dia tak buzzing kan. So itulah yang berlaku kat gitar ni, ada uneven frets. Jadi itulah yang berlaku kat gitar ni, ada uneven fretboard. Ada neck dia dah tinggi sikit kat sebelah sini kan. Maknanya dia punya potongan kayu tu dekat sini dengan kat sini dia tak balance. Dia tak straight. Jadi dekat sini fretboard dia tinggi, sini fretboard dia rendah di bahagian treble side. Jadi orang tu kena tinggikan sikit dia punya tali tu kan, baru dia boleh main tanpa buzzing. Jadi saya dah gosok lah ke semua fretboard ni, saya dah re-radius balik. So alhamdulillah saya dapat achieve lah dia punya paras radius yang optimal kan. Sampaikan saya boleh set up gitar ni 0.75 mm kan. Saya boleh turunkan dia tanpa buzzing. Tapi untuk gitar ni saya dapat test lower 0.75 mm, tapi dia punya final setup dia saya achieve 1 mm. Kita nak elakkan apa-apa risiko buzzing ke dan sebagainya kan. Jadi untuk Les Paul ni jarang lah saya buat setup 0.75 mm. Biasanya saya akan setup 1 mm ke atas. Paling maksimum saya akan setup 1.2 mm. Okey, okey, cerita refret saya dah share kan apa yang saya dah buat kat gitar ni. Jadi kedua main job gitar ni adalah tukar pickup Seymour Duncan JB SH4 dan SH2 ini. Jadi yang ni Seymour Duncan, ni pun Seymour Duncan, neck dengan bridge. Macam ni lah rupa dia kan. Memang steady lah. Pickup ni dia high gain, dia high output, dia punya sound gigit tu sedap kan. Dia punya sound gigit tu best kan. Tapi walau macam mana pun gitar ni nanti saya cerita pasal dia punya tone ya. Dia punya tone dia tu ada something lah yang saya nak share. Tapi itu nanti dalam belakang-belakang sikit video ni nanti saya share Jadi kalau nak tanya pada saya lah apa cabaran kalau kita nak refret stainless steel ni, yalah semua orang tahu fret stainless steel ni dia keras. Dia berbeza daripada fret nickel yang biasa kan. Okey. Jadi yang ini tak kira lah gitar fake ke, gitar original ke kan, gitar mahal ke yang berbelas ribu ke,
Kalau kita nak refret dia, cabaran paling utama untuk Les Paul dia adalah kita nak kekalkan dia punya finishing. Kita tak nak jadi ada rosak kan. Sebab dia punya keseluruhan, bahagian tepian dia, bahagian dia punya binding semua ada leka kan. Lepas tu dia punya bahagian neck set, neck jointing ni pun ada leka. Antara fretboard dengan body tu dia dah rapat sangat. Jadi kat sini kita kena buat hati-hatilah dekat tepi ni kan, supaya dia tak rosak dia punya finishing dia tu. Sebab nak repair dia susah. Nak refret tu senang dia, tapi dia nak repair dia punya finishing kalau ada defect tu, tu bahaya sikit kan. Jadi itulah cabaran yang biasa saya buat. Kalau cabaran untuk gitar-gitar fake ni pula, cabaran dia adalah kita nak kena double check kan, dia punya geometrical dia supaya kita tak tersilap buat. Sebab tu gitar-gitar yang macam ni kan, untuk macam Gibson yang originalnya kan, dia ada blueprint, dia ada drawing dia, dia ada engineer dia yang check. Sebab tu kos dia berbeza dengan kos yang ini. Jadi biasanya gitar-gitar macam ni dibuat di China dan jiran jadi mereka ni mempunyai kebakaran yang tidak sama dengan yang pembuat yang asal. Dia punya teknologi pun tak sama. Sebab tu dia ada beza daripada segi pemilihan kayu, daripada segi pemilihan dia punya dia punya playability system, dia punya neck profile tak sama bang. And maybe dia boleh buat hampir sama, tapi sesiapa yang pakai gitar Gibson yang original memang dia akan tahu kan. Walaupun dia buat sebiji 100%, tapi dia boleh tahu ini bukan Gibson ni. Kan. Jadi bukan saya nak mengagung-agungkan produk-produk Gibson dan sebagainya, tapi kita kena terima fakta. Macam saya cakap ni untuk diri saya sendiri, kita kena terima fakta bahawa Gibson dan Fender mereka adalah antara pelopor gitar elektrik buatan Amerika, buatan US yang bagus. Sesiapa yang pakai gitar Amerika, dia akan faham apa yang saya cakap ni. Begitu juga dengan gitar-gitar Japan, bahagian Asia ni kan, bahagian gitar-gitar Japan, Ibanez, terutamanya Ibanez kan, banyaklah gitar-gitar yang brand Japan pun mereka ada ada inovasi selepas Fender dan Gibson. Sebab Fender dan Gibson ni dalam dunia gitar elektrik ni, mereka adalah yang pertama seumpamanya di dunia yang dicipta kan. Jadi sebab tu maknanya dia pioneer, yang lain tu semua ikut. Jadi pattern-pattern yang kita tengok jual murah-murah kan, yang pattern sebiji macam ni, semua dia tiru daripada yang asal kan. Gitar ni string action height yang saya achieve 1mm macam yang saya cakap tadi. So ini sound pickup dia, Simmer dan JB kan. Dia punya tone dia. So yang ni sound direct amp, sound direct amp. Okey, sebut pasal sound effects gitar kan. Okey. So recently saya ada buat video review tentang sebuah gitar Gibson made in US yang bernilai RM14,000. Jadi adalah beberapa komen yang macam okeylah, pendapat masing-masing dan sebagainya kan. So komen tu kata gitar ni dia kalau tak ada efek, bunyi dia sama je, tak kira mahal macam mana pun. Okey, so itu memang pendapat masing-masing. Tapi kepada sahabat-sahabat yang beginner, yang amatur kan, kalau jumpa komen macam tu jangan percaya kan, jangan percaya. Sebab gitar ni dia ada beza dia. Kenapa gitar tu harga murah, kenapa gitar tu harga mahal, kenapa motor tu harga murah, kenapa motor tu harga mahal. Tak mungkin gitar yang motor harga mahal sama dengan motor gitar murah. Macam tu juga dengan pancing kan, motor pancing tu kan, ada yang Abu Garcia lah, macam-macam kan. So kalau kita nak bezakan benda tu dengan yang kopi punya ke, yang rupa dia sama kan, of course akan ada beza daripada segi kualiti, dia punya feel dia tak sama kan. Alright. So jadi kebetulan saya ada satu gitar Gibson kat sini. Okay, satu gitar Gibson kat sini.
Gibson ni harga dia hampir 7,000 kot. 7,000 ke 8,000 macam tu harga dia. Yang ni Gibson Flying V made in US tahun 2017. Jadi kita dengar dia punya beza tone dia kan. Jadi ada yang kata gitar ni kalau dia tak masuk efek bunyi dia sama je kan, biasa-biasa je dia kata kan. Tak betul tu bang. Tu tak betul. Kan kita main gitar ni kan kena ada efek. Kan kena masuk amp. Mana ada orang main gitar kosong macam ni bang? Mana ada kan? Okey, macam yang selalu saya buat, sound gitar saya masuk direct dekat amp, saya tak pakai pedal. Melainkan ada foot switch. Yang ni foot switch yang saya pakai. Kan? Ini foot switch dia. Ini untuk tukar channel. Kan? So, macam amp ni dia ada dua channel, tapi setiap satu channel tu dia pecah lagi dua channel. So, satu clean sound, satu overdrive. Clean sound dia ada nombor satu clean sound, nombor dua crunch. Nombor yang channel nombor 2 tu dia ada overdrive 1, dia ada overdrive 2. Macam contoh macam ni. Okey, so yang ini saya switch kepada clean sound. So yang ini crunch sound, channel yang sama tapi crunch sound. Dia macam ada treble bleed macam tu kan. Okey, so channel 2 overdrive 1. Okey. Okey, yang ni overdrive 2. Dia bunyi dia kering sikit, bunyi dia slow sikit. Dia punya resonance dia tak berapa clear. Dia untuk rhythm. Kan? Biasa orang pakai overdrive tu untuk rhythm. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, balik pada komen yang tadi tu kan, yang kata gitar kalau tak masuk efek bunyi biasa-biasa je kan. Gitar tak ada orang main gitar kosong macam ni bang. Tak ada. Kalau yang ada main macam tu, main kosong macam tu, main kat tengah-tengah konsert tu, tu nama orang gila bang. Kita main nak kena ada pair dengan amp. So optional dia kita kena ada pedal, kita kena ada multi effects. Amp murah, saya bukan cerita amp mahal ke amp murah kita kena pakai, bukan. Saya cerita ni apa equipment yang kita perlu pakai untuk gitar elektrik, iaitu gitar dengan amp. Jadi sound channel, clean sound kan. Okay, ni crunch. Okay, clean channel. Okay. So ini adalah sound yang dihantar daripada pickup ni. Sound yang dihantar daripada pickup ni, dia masuk ke dalam amp. Dia amplify dalam amp tu dan dia keluar melalui penghantar suara ataupun speaker. Okay. So daripada mana pickup ni dia dapat sound? Okay. Pickup ni dia benda ni kalau kita pegang tak ada current bang. Tak ada current. Dia tak ada bateri dan sebagainya. Tapi ada pickup yang pakai bateri. Tapi yang ni dia passive pickup. Dia tak pakai bateri. Jadi yang ini dalam ni dia ada lilitan coil dan magnet. Okay. So itu adalah dia mencipta satu dynamo macam satu medan elektromagnet, yang mana hasil getaran gitar ni, okey, getaran tali ni, okey. So dia punya gelombang tu diserap oleh pickup. Okey, diserap oleh pickup dan dia hantar ke amp. Okey. So selesai yang tu. Okey, jadi tenaga getaran ni, kalau kayu ni jenis A, spesies A, bunyi dia tak sama. Spesies B, bunyi dia tak sama. Kalau kita dengar macam ni, memang sama je, apa-apa gitar bunyi dia sama, kan? Right. Tapi bila dia masuk ke amp, dia punya signal tu tak sama. Signal yang diterima oleh pickup ni dia tak sama, kan? Kalau kayu elder bunyi tone dia macam ni, kalau kayu mahogany tone dia macam ni, kalau kayu basswood tone dia macam ni. Macam tu juga dengan fretboard, okey? Fretboard ni memang dia tak ada bunyi kat sini bang, kan? Tetapi kita kena ingat, kayu besi pula, dia punya tali ni, okey, dia melekat dekat, dia tersangkut dekat stop bar dekat sini, dan dia merentas sampai daripada shader ni sampai ke nut ni. Yang ni kita panggil dia break point. Break point ni untuk menghentikan getaran supaya tali tu boleh bergetar, kan? So break point pertama dekat shader, break point kedua dekat nut. Okay, so kita boleh main dekat sini. So kat sini kita tak boleh main lah. Dia dah break. Sini kita tak boleh main, sini kita tak boleh main. Sebab dia dah mati kat situ. Jadi
apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, kalau kayu ni merentas, okey, dia tarik tensioning daripada body sampai ke neck ni, kan? Kayu ni dia punya kekuatan dia lain, dia punya elastik dia lain, dia punya lasak dia lain. Kita ada kayu maple, kita ada kayu ebony, kita ada Indian rosewood, kita ada Brazilian rosewood, kita ada maple, kita ada amaran, kita ada hatoba, kita ada banyak bang. Ada banyak jenis kayu. Setiap kayu tu, kalau saya masuk yang ini maple, katalah ada spool ni pakai masuk maple, bunyi dia terang. Kalau masuk mahogany, fretboard dia, bunyi dia lain. Tetapi kenapa mereka tak pakai kayu mahogany? Sebab bunyi dia tak balance. Sebab yang untuk gitar macam ni, ada yang flamenco top, ada yang mahogany back, ada yang neck kat sini mahogany, ada yang depan ebony, ada yang kayu depan ni, fretboard ni, ada yang kayu rosewood. Dia macam tu. So dia ada balancing. Dia benda ni semua ni engineer punya cerita. Yang orang-orang yang copy ni, dia just copy paste, dia buat, dia potong, dia tak kira lah kayu tu grade apa, dan dia buat saja, kan? Dia buat saja jadi kayu tu spesies yang sama. Tapi grade dia tak sama. Jadi itu yang membezakan tone yang keluar daripada tali yang kita petik ni. Okey, sebagai contoh nak bagi senang faham. Okey, sekarang ni kita pakai gitar ni. Okey, yang ni gitar tiruan, okey. Okey, pertama sekali saya nak buat disclaimer kat sini. Saya bukan nak cakap gitar ni tak sedap, gitar ni sedap, gitar ni sedap, gitar tak sedap, bukan. Saya nak cerita kat sini beza. Nak bagi kita nak relate balik pada komen yang macam tadi tu, pendapat yang macam tadi tu. Okey. So okay, so saya matikan dia punya chorus, clean sound. Okay, ni bridge pickup. Okay, neck pickup. So itu sound clean sound. Okey. Sekarang ni saya tukar. Saya switch dengan gitar ni, Gibson ni. Alright. So bridge pickup. Okey, neck pickup. Jelas beza jauh dia tu. Saya bukan nak kata ini sedap, ini tak sedap, bukan. Saya nak cerita kat sini adalah perbezaan tone. Okey. So yang tadi tu bunyi dia lunak. Yang ni bunyi dia lunak. Yang ni bunyi dia lunak. So yang ini bunyi dia lain. Ini bunyi dia lain. Sebab kayu dia tak sama. Yang ni berat dia pun tak sama. So yang ni kayu rosewood yang kualiti dia tinggi. Yang tu rosewood dia kualiti dia biasa untuk fretboard. Ini body dia, saya tak, kalau tak silap saya ni body elder kot. So grade A punya kayu. So dia punya bunyi dia lain bang. So ni saya switch balik. Sekarang ni saya switch balik yang ini kan. Nampak tak beza dia kat situ? Yang ni bunyi dia macam kurang terampil, ini bunyi dia terampil. Sebab apa? Dia punya resonance bunyi dia tak sama. Tone yang dikeluarkan tu tak sama. Walaupun, tapi bila kita main kosong macam ni, sama lah bunyi dia. Sama juga dengan ni, kita main kosong bunyi dia sama lah. Jadi tak adil lah kalau kita keluarkan satu statement yang boleh mengelirukan orang kan. Gitar yang tak pakai efek bunyi dia sama je kan. Sebab tak ada orang main gitar tanpa efek kan. Tak ada kan. So berbeza lah kalau kita masuk dekat pedal dengan kita masuk dekat amp ni. So saya lebih suka bunyi amp sebab telinga saya ni telinga analog. Telinga analog.
dan saya suka feel direct M ni. Dia punya feel dia tak sama. Dan lagi satu, untuk saya tunjukkan pada sahabat-sahabat semua macam mana tone gitar tu, macam mana tone gitar ni. Jadi apa yang keluar daripada M ni, ada mic dekat sini, dia ada mic. So itulah bunyi gitar ni, tanpa bunyi dia tanpa dimanipulasikan oleh mana-mana effects dan mana-mana pedal. Jadi itulah bunyi original dia. Okay, kalau kita dengar dia punya sound distortion dia kan. Alright, so sekarang ni kita dengar pakai ni pula, pakai Gibson US ni. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini adalah beza bunyi gitar, perbezaan bunyi gitar, kan? Bukan nak kata gitar ni tak sedap, bukan. Dia ada karakter dia sendiri walaupun gitar-gitar tiruan, kan? So yang ini pun dia ada karakter dia sendiri. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini adalah perbezaan tone akan berubah mengikut pada kayu yang digunakan. So aset sesebuah gitar ni adalah kayu. So okey, selesailah yang tadi tu. So kita fokus balik pada gitar ni. Jadi neck pickup, setup dia 0.1 mm untuk tali satu ni, kan? Sedap bang pickup ni. Sebelum ni dia pakai pickup humbucker yang jenis biasa tu kan. Dia punya bunyi dia kering sikit. Dia macam bunyi vintage macam tu kan. Memang karakter untuk gitar ni untuk lagu-lagu klasik rock dan sebagainya. Macam yang ni dia lain. Yang ni dia boleh main untuk metal pasal sound dia macam sebu sikit. Sound dia macam gemuk, warm macam tu kan. Bunyi dia deep. Jadi sesuai lah untuk main lagu metal apa semua. Boleh lah pakai gitar ni kan. Jadi untuk gitar ni dia lain sikit. Dia punya karakter dia lebih pada macam main lagu-lagu rock, lagu blues kan. So bunyi blues tu sedap kan. Sedap bang gitar ni. Kan. Jadi gitar ni saya dah buat re-intonation balik lah kan. Jadi bunyi dia sama sekata je kan. Jadi bila kita main dekat note dekat sini tak adalah bunyi dia sumbang kan. Tak adalah kita nak stress lebih sikit, nak bend dan sebagainya, tak adalah kita nak stress kan. Pasal note tu dia dah sampai dekat dia punya paras optimum dia.
tone gitar ni, tone gitar ni, kalau kita nak main lagu Guns N' Roses memang best abang, kan. Demi sustain dia panjang, kan. Jadi lepas saya belik-belik gitar ni, kan, jadi saya dapati gitar ni dia punya finishing dia, dia punya kosmetik dia memuaskan. Maknanya orang ni dia pandai buat gitar, dia pandai. Dia punya cat dia pun saya tak jumpa cat celah dia, memang cantik, kan. Dia punya tobacco version ni memang cantik, kan. Memang saling tak tumpah lah dia punya paras rupa ni, kan. Memang cantik lah, kan. So dia punya belakang ni pun cantik, kan. Memang steady lah. Kita ni dah tukar pickup, kan. Memang bunyi dia lagi okey, daripada yang sebelum ni, kan. So syabas lah buat owner sebab melakukan upgrade pada gitar ni. Dia dah refresh balik, lepas tu dah bubuh bonat ni. Sebelum ni dia pakai nut biasa bang, nut plastik, kan. Memang dia hollow, kualiti dia rendah, kan, senang pecah, dan lepas tu tune dia selalu lagi kalau kita band-band tu, kan. Jadi pickup dia pun dah tukar. Jadi gitar ni kalau ada modal sikit, kita tukar dia punya tailpiece ni, tukarlah gotoh ke apa, kan. Memang okey bang, memang okey. Dia punya automatic dengan tailpiece ni, stop bar ni, kan. Lepas tu tukar port, tukar kapasitor, memang okey lah, memang steady lah gitar ni, kan. Jadi bunyi dia untuk gitar ni, dia punya bunyi dia balance, dia punya bunyi dia balance. Lagi satu paling penting, gitar ni dia tak berat. Itu yang saya suka, memang orang ni dia pandai lah buat gitar, dia pandai. Okey, so yang pasal beza antara kayu murah dan kayu mahal tu, kan, tu memang sesuatu yang kita tak boleh nafikan. Dia memang menentukan tone sesebuah gitar, kan. Jadi untuk kalau kita ambil sebiji lagi gitar yang macam ni sama, tapi made in US, kita main bunyi dia tak sama bang.
tak sama macam ni, walaupun dia sebiji rupa dia sama kan, tapi oleh sebabkan dia punya dalam dia tak sama, dia punya pickup, dia punya kapasitas, dia punya apa nama ni, bridge ni, dia punya kayu, dia punya tuning machine, dia punya nut, memang tak sama kan. Ada beza dia kan. Saya dah test main banyak lagu metal saya main, lagu balada saya main, lagu apa nama ni, lagu rock saya main, memang okey bang, memang just nice gitar ni kan. Cuma dia punya tone dia tu kalau nak bagi sedap lagi, kita masuk pedal, settle kan, masuk pedal, masuk multi effect kan, yang berkualiti lah, yang okey sikit kan, memang bunyi dia bagus kan. Okeylah, sebagai penutup untuk video kali ni, pada sahabat-sahabat yang amatur kan, berhati-hati kalau tengok komen-komen kan, yang just komen pasal gitar mahal ni, alah gitar mahal dia macam ni je kan, bunyi dia biasa-biasa je kan. Okey, so memang tak dinafikan antara gitar ni dengan gitar ni, kos perbuatannya pun memainkan peranan dalam menentukan harga sesebuah gitar kan. Jadi macam gitar US yang diimport ke sini, of course kita kena bayar shipping, kita kena bayar custom dan banyak lagi lah, tax dan sebagainya. Memang itu yang menyebabkan harga dia jadi mahal. Tetapi pada saya ada tanya kawan-kawan saya, memang tax dia mahal, tetapi itu hanya sebahagian kecil saja kenapa gitar tu jadi mahal. Sebahagian besarnya adalah gitar itu sendiri, apa yang di offer dekat kita, benda tu dah mahal kan. So macam pickup macam gitar Gibson yang saya buat sebelum ni, pickup Gibson saja sebiji tu 600, 2 biji tu 1000 lebih. Maknanya pickup ni saja dia dah sama harga, sama nilai dengan gaji paras gaji minima rakyat Malaysia. Pickup saja sama dengan gaji minima. So belum masuk dia punya bridge, belum masuk dia punya port dalam ni, dia punya bahagian elektronik dia, belum masuk kayu dan sebagainya. So itu yang menentukan dia punya labor cost, kos operasi, kos kayu dan banyak lagi lah. Itu yang jadi dia punya antara salah satu sebab kenapa gitar tu jadi harga dia macam tu. Ada yang sampai 30,000, 40,000 pun ada. Untuk gitar ni, so untuk gitar ni memang okey lah kan. Memang dia punya workmanship dia okey kan. Saya tak ada banyak masalah sepanjang nak setup gitar ni kan. Sepanjang nak effect tak ada banyak masalah, melainkan dia punya neck dekat sini. Dia ada tinggi sikit dekat sebelah treble side ni, jadi saya kena gosok balik. Itu je lah. Yang lain tu okey bang. Dia punya neck profile dia rasa just nice, boleh main. Sebab tu saya boleh main lagu Chromok tu kan. Right. Okey, sekian sajalah review saya tentang gitar Gibson Les Paul ni. So gitar ni memang kalau kita nak beli betul-betul, memang harga dia mahal. Paling murah pun kalau Gibson standard memang harga dia 10,000 kan, 10,000. Jadi pada sahabat-sahabat yang amatur tu semua tu, kita tak semestinya beli gitar yang harga 10,000 tu untuk sedap. Kita tak semestinya. Jadi ada banyak lagi gitar-gitar lain yang sedap tapi yang maksud saya tu bukanlah sedap daripada Gibson tu. Maksud saya ada banyak lagi gitar-gitar lain yang sedap mengikut karakter masing-masing. Setiap gitar tu dia ada karakter dia kan. Jadi untuk cari sebuah gitar yang senilai dengan bajet yang kita ada, jadi kita boleh cari gitar-gitar yang macam Epiphone kan. Jadi Epiphone ni pun ada banyak gitar-gitar Les Paul macam ni, harga yang ada yang Les Paul Studio, ada yang Les Paul Custom, ada yang Les Paul Standard. Dia lebih kurang sama juga spek dengan Gibson yang US tu, tetapi dia lower spek. Jadi bila dia lower spek tu, dia punya feel permainan tu kita boleh dapat Gibson punya style dengan beli gitar yang low spek. Tapi kalau nak beza tu memang banyak lah beza dia kan. Cuma dia punya spek dia tu best. Dia punya just nice, kita boleh main gitar tu dengan harga yang berpatutan, harga yang mampu milik kan. Yang standard tu ada yang 2,000, ada yang 1,800, ada tengoklah, ada yang 3,000 pun ada kan. Dia ada yang medium, dia ada yang low end, dia macam tu kan. So kalau nak bawah lagi ada bang, Epiphone Les Paul Studio kan, ada banyak lah, ada model. Jadi kalau kita nak compare dengan mereka-mereka yang mampu beli gitar-gitar mahal tu kan, so itu rezeki masing-masing itu rezeki masing-masing. Mungkin kita boleh jadikan orang yang mempunyai gitar-gitar macam tu sebagai pendorong inspirasi untuk kita dapatkan gitar-gitar macam tu kan.
Jadi kalau nak tanya pasal membazir dan sebagainya, pada saya tak timbul soal isu pembaziran, pasal tu duit dia. Dia tak menyusahkan. As long dia tak menyusahkan orang, benda tu pada saya tak ada masalah pun. Sekian sajalah video pada kali ini, gitar Gibson ni. Jadi sebagai hiburan saya cover sebuah lagu daripada kumpulan Chromok, I Don't Belong Here. Lagu ni memang lama lah saya nak cari gitar ni untuk dapatkan solo dan sebagainya. Saya boleh katakan hampir 20 tahun lah untuk dapatkan main sampai habis bunyi yang lebih kurang. Itu pun saya rasa banyak lagi yang yang kekurangan tu kan. So segala salah silap tu harap dimaafkan lah. Saya ni bukan gitaris yang bagus. Boleh lah nak main sikit-sikit tu boleh lah bang. Untuk jamming-jamming, nak huha sana huha sini tu boleh lah bang. Kan? Okay. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.